Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, berita terkini. Semua anggota kabinet diarah berjimat, kata Anwar. Sumber dipetik dari berita harian online, berita sepenuhnya. Semua anggota kabinet yang bakal dilantik tidak lama lagi diingatkan supaya tidak membazirkan uang kerajaan bagi perbelanjaan tidak perlu, terutama untuk kerja baik pulih pejabat masing-masing, tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata anggota kabinetnya juga diingatkan supaya tidak menggunakan peruntukan kerajaan bagi kemudahan pribadi, sebaliknya ia perlu diutamakan bagi mengatasi lonjakan kos sara hidup dihadapi rakyat ketika ini. Beliau yang mengumumkan tidak akan mengambil gajinya sebagai Perdana Menteri, antara lain menasihati bakal anggota kabinet supaya sentiasa berjimat dengan lebihan peruntukan itu perlu dipulangkan kepada golongan susah. Kalau boleh jimat sama ada RM100, RM1000 atau RM10000, ia boleh dipulangkan kepada golongan susah. Amalan dari dulu apabila setiap menteri berpindah atau ditukarkan akan guna RM300.000 hingga RM500.000 untuk baik pulih pejabat termasuk membeli kursi dan meja cantik. Saya sendiri sudah pulangkan kereta dengan nomor pendaftaran BEM1 yang digunakan sebelum ini. Selain akan gunakan kereta sedia ada sahaja dan syaratnya tidak ada pembelian baharu daripada pejabat Perdana Menteri. Ini termasuk juga laporan mengenai kerusakan kapit di PMO. Saya sudah arahkan supaya ia dibaiki dan disyaratkan supaya tiada pembelian baharu. Ini adalah message kepada pimpinan kementerian dan jabatan lain supaya ingat bahwa dalam keadaan sekarang kita patut mulakan budaya baharu, katanya. Beliau yang juga ahli Parlimen Tambun berkata demikian pada sidang media Majelis Solat Hajat Kenduri Kesyukuran dan doa selamat di Masjid Ashabus Solihin dekat sini malam ini. Sementara itu Anwar berkata beliau sudah mengarahkan supaya musyawarah khas Majelis Tindakan Sara Hidup Negara 2022 diadakan bagi membincangkan isu lonjakan kos sara hidup dihadapi rakyat pagi esok. Katanya musyawarah itu perlu diadakan segera berikutan terdapat keperluan mendesak berhubung isu berkenaan dengan ia dijangka mampu menyenaraikan beberapa pelan tindakan segera dan jangka panjang bagi mengatasi masalah terbabit. Esok kita khusus untuk dengar laporan dan langkah mengatasi isu kos sara hidup, tetapi saya lebih mahu dengar tindakan yang boleh meleraikan masalah ini dengan sebahagiannya dalam kadar segera maupun panjang. Saya sudah panggil dan pegawai sedia hadir, biarpun esok adalah Ahad. Kos sara hidup ini terlalu menekan dan saya tak mahu tangguh. Insya Allah kita akan mengambil tindakan segera sekadar yang kita mampu bagi mengatasi isu ini. Saya juga syukur dan berterima kasih kepada pedagang kerana menyediakan bekalan telur dan minyak masak mencukupi. Ini sekurang-kurangnya langkah awal yang boleh meringankan beban rakyat, katanya. Sekian laporan.